Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke kuliah ke-26, iaitu tentang teori pengeluaran. Saya nak ambil contoh dalam teori pengeluaran ni dalam sektor pertanian lah. Katakan kita ada tanah dekat kampung 1 ekar. Kita nak tanam jagung. Jadi sini ada kita andaikan ada dua faktor aja. Pertama ialah tanah itu yang luasnya 1 ekar. Yang kedua adalah jumlah buruh yang digunakan, yang bekerja dalam tanah itu, di atas tanah itu. Jadi jadual pengeluarannya ataupun jumlah pengeluarannya saya dapat tunjukkan dalam jadual inilah. Yang pertama kita tengok jumlah tanah. Ini satu lot ni 1 ekar lah. Atau saya tulis ni 1 ekar. 1 ekar tetap. Itu jumlah tanah ini tetap tidak berubah. Kita berhadapan dengan 1 ekar tanah. Okey. Kalau tidak ada buruh yang bekerja di atas tanah itu, berapa pengeluaran kita dapat? Kosong, bukan? Tak ada orang kerja. Tanah ada, tapi tak ada orang kerja. Jadi tak ada jagung yang dikeluarkan lah. Jadi keluaran jagung itu adalah kosong tan. Okey. Nah, kemudian ada lepas tu kita andaikan ada seorang buruh kerja dalam kebun itu, dalam tanah itu, mengusahakan dia tanam jagung. Jadi semua dia sendirilah, dicangkul, ditebas, dibajak, tabur benih, semua seorang je yang buat. Jadi semua kerja dia buat. Berapa dia dapat keluarannya? Keluarannya 5 tan. Kita andaikan dia dapat mengeluarkan 5 tan. Kemudian kalau 2 orang yang datang bekerja, dia bawa kawan dia datang kerja, 2 orang di atas tanah 1 ekar ni, jumlah keluaran dia naik kepada 15 tan. Okey. Kemudian kalau ada ramai lagi datang, 3 orang buruh kerja, jumlah keluarannya naik kepada 30 tan. Naik lagi, kalau ramai lagi 4 orang buruh, jumlah keluarannya naik kepada 40 tan. 5 orang kerja, jumlah jagung yang dikeluarkan 45 tan. Dan kalau 6 orang buruh, jumlah keluarannya sama juga 45 tan. Nampak ni? Ini jumlah keluaran. Kita sangat tegatan lah untuk mudahkan kita faham. Logik tak logik itu perkara kedua lah. Tapi saya ambil contoh ni. Dalam teori pengeluaran, ada 2 elemen yang harus kita faham. Satu dipanggil pengeluaran purata. Pengeluaran purata ini diperoleh dari jumlah pengeluaran dibagi dengan faktor jumlah atau bilangan faktor yang berubah. Apa yang faktor yang berubah di sini? Ini dia buruh yang berubah. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Tuas tanah tetap berubah. Tetap saja. Jadi kita nak lihat secara purata
Kalau seorang itu bekerja, jumlah puratanya ialah seorang mengeluarkan 5 tan dari bagi dengan 1 lah, bagi 1 orang buruh kan. Jadi sama dengan 5. Kerana kalau dia bekerja 2 orang, jumlah keluarannya naik ke 15 tan. Jadi berapa purata pengeluaran bagi 2 orang ini? Jadi setiap orang puratanya ialah 15 bagi dengan 2. 2 ini ialah bilangan buruh tadi. Ini bilangan buruh ni. 15 bagi dengan 2, 75 tan. Naik kan? Okey. Jadi jumlah purata pengeluaran naik. Kadang kalau 3 orang bekerja, keluarannya naik kepada 30 tan. Jadi purata bagi seorang buruh, bagi 3 orang yang bekerja di situ, dia 30 bagi dengan 3. Jumlah keluaran bagi dengan bilangan buruh sama dengan 10. Kemudian kalau 4 orang bekerja, jumlah pengeluarannya adalah 40. Jumlah purata pengeluaran ialah 40 bagi dengan 4 sama dengan 10. Turun. Sama lagi, masih sama lagi. Kemudian kalau 5 orang, jumlah pengeluarannya 45. Berapa puratanya pengeluaran bagi setiap orang? Ialah 45 bagi dengan 5, jadi sama dengan 9. Dan kalau 6 orang, dia dapat pengeluaran 45, tidak berubah. Jadi 45 purata 1 orang ialah 45 bagi dengan 6, jadi sama dengan 75. You nampak ni ini yang nak diperhatikan. Apabila semakin ramai buruh bekerja di situ, di atas tanah tu, kita dapati bahawa keluaran purata bagi setiap buruh yang bekerja itu, tengok, mula-mula daripada 5 naik 75, naik 10. Kemudian buruh yang keempat, puratanya masih RM10. Menunjukkan apa tu? Apabila buruh yang keempat masuk, puratanya, dia punya sumbangan tu tidak berapa besar. Puratanya masih tetap 10. Kalau 5 orang, dia dah mula sibuk dah dalam tu. Sibuk. Dia belaga cangkul. Kerana ada yang duduk rehat aja, kerja lebih kurang. Pasal ramai sangat, dia borak-borak. Jadi puratanya 45 bagi dengan 5, 9. Turun kan? Yang keenam, buruh yang apabila 6 orang bekerja, jumlah pengeluarannya 45. Tengok. Puratanya berapa? Purata pengeluaran 45 bagi dengan 6 sama dengan 7/5. Apa maksudnya di sini? Buruh yang ke-6 ni, tengok ni, menunjukkan pengeluaran purata bagi setiap orang yang kerja dalam tanah itu berkurangan. Dia mula berkurangan. Selepas dari buruh yang keempat, puratanya, jumlah keluaran puratanya menurun bagi setiap orang. Okey, jadi pengeluaran purata ini diperoleh daripada jumlah pengeluaran. Saya ulang lagi, jumlah pengeluaran dibagi dengan bilangan buruh. Kenapa tidak bilangan tanah? Pasal tanah kita anggap dia tidak berubah, dia faktor tetap. Jadi dalam pengeluaran ni ada 2 faktornya. Faktor satu ialah tanah. Tanah itu dianggap faktor tetap. Dan
input yang kedua itu buruh. Buruh itu dianggap faktor berubah. Faham ni? Ada dua konsep faktor tetap dan faktor berubah. Daripada sini kita juga akan dapat nak tengok apabila seorang buruh tu ditambah, berapakah tambahan yang dihasilkan, yang disumbangkan oleh satu buruh yang baru ini. Faham tak? Saya ambil contoh ginilah. Kalau dalam tanah yang awal itu, dalam tanah itu, Ahmad mula-mula kerja seorang. Ahmad kerja seorang. Jadi dia dapat keluarkan 5 tan jagung. Purata pengeluaran Ahmad ialah 5 tan. Pasal 5 bagi dengan seorang. Ahmad tu seorang. Okey. Jadi berapakah sumbangan Ahmad kepada pengeluaran? Dia sama dengan 5 tolak kosong. Kosong tu kalau Ahmad tak ada, pengeluaran tak ada lah. Jadi 5 tolak kosong, iaitu perubahan jumlah pengeluaran dibagi perubahan buruh. Buruh yang berubah satu je kan? Ahmad je kan? Ahmad. Jadi 5 tolak kosong sama dengan 5. Dia bagi dengan 1, jadi sama dengan 5. Jadi sumbangan Ahmad kepada pengeluaran jagung itu adalah 5. Faham? Okey? Kemudian Abu datang. Abu datang. Abu masuk tolong kerja dengan sama-sama dengan Ahmad. Jadi berapa orang yang buruh yang sekarang kerja? 2 orang, Abu dengan Ahmad. Ahmad dengan Abu lah. Abu baru masuk. Okey, jadi jumlah pengeluarannya 15. Jadi purata sumbangan Ahmad dengan Abu setiap orang ialah 75 tan. Berapakah sumbangan yang dikeluarkan oleh Abu tadi? Abu buruh yang kedua iaitu 15 tolak dengan 5 bagi dengan 1. Perubahan buruh 1 kan? Mula Ahmad, kemudian yang kedua Abu. Jadi 10. Naik tak? Jadi apabila 2 orang buruh bekerja, sumbangan buruh yang kedua itu adalah 10. Ditulis dulu. Ahmad kedua, Abu. Kena ketiga, Atan. Atan datang. Dia nak kerja juga. Oh, lebih seronok lah. Lebih ramai bekerja, seronok dia. Oh, jadi ada yang tukang nyangkul, dia tukang cabut rumput, ada yang buang rumput dan sebagainya lah. Jadi pengurusan berlaku lah di situ. Jumlah pengeluaran naik kepada 30. 3 orang kerja, sekarang pengeluaran naik kepada 30 orang kerja. 30 tan. Jadi sumbangan purata bagi Ahmad, Abu dan Atan, setiap orang memberi pengeluaran purata 10 tan. Jadi kita nak tengok apabila Atan masuk, berapakah sumbangan Atan? Faham tak? Sekarang berapakah sumbangan Atan kepada pengeluaran jagung tadi? Macam mana kita nak dapat sumbangan Atan? Ialah kita dapat lihat berapakah perubahannya, perubahan pengeluaran, iaitu daripada 15 naik kepada 30 kan? Jadi perubahan pengeluaran 30 tolak 15. Berapa baginya? 15 bagi dengan 1, jadi jumlahnya 15. Berarti apabila Atan masuk, mereka lebih seronok, lebih cekap dia kerja. Sumbangan Atan kepada pengeluaran jagung tadi naik. Dah sebanyak 15.
Ahmad seorang kerja, sumbangan dia jembatan aja. Kerana apabila Abu masuk, sumbangan Abu tu dalam pengeluaran itu ialah 10 tan. Tapi apabila Atan masuk, Atan ni sumbangan adalah 15 tan. Kerana buruh yang keempat, Zaid. Zaid masuk. Zaid datang kerja. Jadi 4 orang lah sekarang. Zaid datang kerja. Jumlah pengeluaran naik, ada 40 tan. Jadi apabila 4 orang kerja, sumbangan purata pengeluaran bagi setiap orang jadi 40 bagi dengan 4 lah. Pasal ada 4 orang kan, Ahmad, Abu, Atan, Zaid. Dan sekarang kita nak tengok, dengan kemasukan Zaid ni, tambahan Zaid kerja dalam tanah tu, sama-sama dengan dia orang yang lain, kawan-kawan yang lain, berapakah sumbangan Zaid? Kita tengok sini. Apabila 4 orang bekerja, jumlah pengeluarannya 40. 3 orang bekerja, jumlah pengeluarannya 30. Jadi berapa perubahannya? 40 tolak 30 jadi 10 bagi dengan 1. Jadi sumbangan Zaid sekarang ialah hanya 10. Lebih rendah daripada sumbangan Atan. Nampak tu? Nampak? Sumbangan Zaid semakin rendah. Mungkin tanah tu dah semakin terlalu ramai kerja. Cangkul belaga cangkul. Jadi kurang cekap dah jadinya. Sekarang ni buruh yang kelima, hakim datang. Hakim masuk. Hakim masuk kerja. Nak bantu. Kalau hakim masuk, jumlah pengeluarannya naik tak? Naik kepada 45. Jadi apabila hakim masuk, jumlah pengeluaran purata bagi setiap individu ini, setiap buruh ini, Ahmad, Abu, Atan, Zaid, Hakim. Setiap satu ialah jumlah puratanya 9. 45 bagi dengan 5 jadi 9. Jadi kita nak tahu lah sekarang, apabila hakim masuk, berapa sumbangan hakim kepada pengeluaran itu? Berapa pengeluaran hakim? Pengeluaran hakim ialah 45 tolak 40, iaitu jumlah pengeluaran yang baru, tolak dengan 40, jadi 5 bagi dengan 1, tambahan 1 orang buruh, iaitu hakim. Jumlahnya sama dengan 5. Dia maksudnya di sini apa? Apabila hakim masuk, bekerja dengan 4 orang yang lain, jadi jumlahnya 5 lah sekarang. Ahmad, Abu, Atan, Zaid, Hakim. Berapakah sumbangan hakim? Sumbangan hakim hanyalah setakat 5 tan saja. Turun. Dan kemudian buruh yang ke-6, Along. Along datang. Dia tengok kawan-kawan dia kerja dekat tanah tu, tanam jagung, dia pun seronok nak masuk. Apabila Along masuk, jumlah pengeluarannya sama, 45. Tidak ada perubahan. Jadi kalau diambil purata, apabila Along masuk, jadi setiap orang
mengeluarkan sebanyak 7.5 tan. Turun daripada 10, 9, 7.5. Kemudian kita nak tengok berapakah sumbangan Along seorang dalam pengeluaran ini, dalam pengeluaran jagung ini. Macam mana kita nak dapat? Berapa juga jumlah semua pengeluaran? 45. Bagi 5 orang berapa sebelumnya? Ialah bagi 5 orang jumlah pengeluarannya 5 juga, 45. Jadi 45 bagi tolak dengan 45 sama dengan kosong, bagi dengan 1 dapatnya kosong. Apa maksudnya? Sebenarnya maksudnya ialah apabila Along masuk, Along ni tukang nyibuk je, ngacau. Dia tak beri sumbangan apa-apa pun. Nampak tu? Itu maksudnya. Jadi kalau kita sebagai pengusaha, berapa banyakkah buruh yang akan kita gunakan? Daripada jadual ni kita boleh lihat. Kita nak ambil seorang aja ke? 2 orang ke? 3 orang ke? 4 orang ke? 5 orang ke? 6 orang. Jadi tengok jadual ni. Faham tak? Jadi dalam bidang pengeluaran ini, dalam teori pengeluaran ini, kita ada istilah yang baru, 2 istilah baru. Pengeluaran purata, iaitu jumlah pengeluaran bagi bilangan buruh. Buruh itu adalah dianggap sebagai faktor yang berubah. Dan kemudian konsep yang kedua ialah pengeluaran sud, iaitu perubahan jumlah pengeluaran dibagi dengan perubahan buruh. Jadi di sini setiap perubahan buruh, setiap langkah itu ialah satu-satu. Mula amat kerja, kadang tambah abu, kadang tambah atan, kadang tambah zaid, kadang tambah hakim, kadang tambah alung. Yang berubah buruh. Faham tak ni? Kalau nak lanjut lagi, nanti kita akan lihat apakah dia dimaksudkan dengan teori hukum pengeluaran bertambah dan juga hukum pengeluaran berkurangan. Tapi itu nanti saya tunjukkan dalam graf. Dan daripada jadual ni kita boleh tunjukkan dalam graf dan lebih mudah. Tapi sebelum kita pergi ke situ, saya nak anda semua faham yang ini, 2 konsep tambahan ini. Jadi jangan fikirkan yang abstrak. Tengok yang mudah-mudah. Mungkin tanam jagung, mungkin tanam padi, mungkin tanam sayur. Jadi mudah kita lakukan sendiri. Faham? Jadi saya akan berhenti di sini. Nanti saya sambung lagi dengan menggunakan, saya ubah ini kepada graf. Nanti akan saya tunjukkan konsep-konsep yang baru dalam ekonomi. Konsep itu adalah menceritakan keadaan kita, kelakuan kita. Faham? Okey, sekian, terima kasih.